Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar? Saya Cikgu Syaf. Bertemu kita dalam pembelajaran seterusnya iaitu bab 6 persamaan linear. Okey, mari kita teruskan. Okey, dalam tajuk ini, perkara pertama yang kamu perlu tahu ialah mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimana kamu nak tahu persamaan tersebut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, tengok paparan ini. Okey, yang pertama ialah persamaan ini mesti mempunyai satu pemboleh ubah iaitu X. Tak kisahlah kalau bukan X, P pun boleh. Ada yang tanya, Q boleh cikgu? Boleh, Q boleh. Z boleh, A boleh, B boleh. Itu semua adalah pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah. Kalau dua pemboleh ubah macam mana? Kalau dua pemboleh kita ada sini. Ni dua pemboleh ubah. Maknanya sebutan yang berbeza lah. X, sini Y. Itu dua pemboleh ubah. Okey, cikgu padam ya. Sebab kita nak satu pemboleh ubah je. Dan kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah tersebut ialah 1. Ni. X di kuasa dia 1. Bukan 2. Bukan 3. Okey. Dan mempunyai simbol sama dengan ni. Maksudnya kesamaan ni lah. Okey. Dah lengkap 3 perkara ini. Barulah kita katakan persamaan tersebut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, cakap banyak tak guna, kita tengok contoh. Contoh 1. Tengok soalan betul-betul. Bila kamu belajar, kamu kena tengok soalan, kamu kena kenal soalan. Kenal soalan dan kena tahu cara nak buat soalan tu. Okey, ni adalah contoh 1. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Ni sini. Persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, yang pertama. A ni, A. 3X tambah 2 sama dengan 5. Ada simbol sama dengan, ni kesamaan. Okey, ada satu pemboleh ubah je. Dia ada berapa huruf? 1 je. Okey, betul. Dia ada satu pemboleh ubah. Kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ni berapa? 1 je kan? Dia bukan 2 kan? Bukan 3 kan? Okey, betul. So, dia menepati 3 ciri ni. Maksudnya, ya. Persamaan ini merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita pergi B. Tengok B pula. P tolak 4Q sama dengan 6. Kita tengok adakah dia persamaan linear? Ya, betul persamaan. Yang kedua, adakah dia mempunyai satu pemboleh ubah? Tengok sini. Dia ada P, ada Q. Sebutan yang berbeza. Maksudnya, ia automatik bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tengok C. Okey, tengok betul-betul. Adakah dia persamaan linear? Ya, dia ada sama dengan sini. Adakah satu pemboleh ubah? Okey, dia ada K, ada K. Sama. Ini benda yang sama K dengan K ni. Jadi, walaupun dia ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, kalau kamu selesaikan, darab masuk kan, 2K tolak 14 sama dengan K per 3. Jadi, kuasa tertinggi dia ialah 1. Jadi, C ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kita tengok D. Tengok D pula. Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Okey, adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah?
Tet. Kenapa? Kerana kalau tengok dekat sini, kuasa tertinggi ialah 2. Dia nak 1 je. Jadi automatik bila tengok kat sini saja bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, faham? Next. Okey, dalam tajuk persamaan linear, apa yang lebih penting ialah kamu kena tahu bagaimana untuk mencari nilai X. Ini. Jadi, kamu kena cari X tu berapa? 2 ke, 3 ke, 7 ke, 11 ke, 100 ke? Kamu kena cari. Okey, bagaimana cara untuk mencari nilai X tersebut? Okey, dia ada 2-3 cara. Tapi suka cikgu nak tekankan di sini, dalam video cikgu suka ambil jalan yang mudah. Yang cikgu boleh ajar kamu, yang cikgu rasa kamu boleh buat. Okey, kalau kamu nak cari jalan yang lain, kamu boleh tengok video yang cikgu-cikgu lain buat. Okey. Cara yang mudah tersebut ialah, kamu tengok dekat sini kamu tengok. Okey, cikgu salin balik. 2X tambah 1 sama dengan 7. Okey. Tengok dekat sini. Senang je nak tahu mana sebutan yang jauh daripada X. Okey, ni sebelah sahaja kan. Yang ni jauh. Okey, yang jauh inilah kamu bawa lari. Bawa ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Di sini. Dekat sini, kamu tengok dekat sini Ni yang cikgu bulatkan ni. Bawa ke sebelah kanan. Okey, yang cikgu bulatkan ni adalah tambah 1. Okey, bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 1. Jadi kamu kena tahulah, dalam menyelesaikan persamaan linear, apabila dia melintas sama dengan. Okey, melintas sama dengan. Tambah apabila melintas dia sama dengan, dia akan jadi tolak. Tolak apabila melintas sama dengan, dia akan jadi tambah. Sama juga darab apabila dia melintas sama dengan, dia akan jadi bahagi, dan bahagi apabila melintas sama dengan, dia akan jadi darab. Macam tu ya. Dia maksudnya dia melintas. Melintas. Dia melintas. Faham tak maksud melintas ni? Dia melalui, dia terbang ni, dia terbang. Dia akan jadi macam tu. So dekat sini, tambah ni, apabila dia melintas ke sini, dia akan jadi apa? Tolak 1. Kan? Okey, cikgu salin balik. Salin balik. 2X. Kenapa pen merah pula ni cikgu padam? Okey. 2X sama dengan 7 tolak 1. Dia akan jadi macam ni lah. Okey? Berapa? Slow-slow cikgu buat 2X sama dengan, selesaikan dulu. 7 tolak 1 sama dengan 6. Okey. Apa yang berlaku di sini? Di sini kamu kena tinggalkan X. Sekarang ni nak cari nilai X kan? Ni. Nak cari X tu berapa. Jadi kena tinggalkan X sahaja di sini. Okey? X sahaja di sini. Bawa 2 ini ke sebelah kanan. Okey? Cikgu bulatkan ya. Bawa 2 ke sebelah kanan. Okey. 2 dengan X ni apakah operasi di antaranya? Bila sebelah-sebelah? Ni. Bila sebelah-sebelah cikgu kata darab kan? Okey. 2 darab X maksudnya kan? Okey. Darab apabila melintas, apabila terbang ke sebelah kanan, dia akan jadi apa ni? Bahagi. Ni cikgu tulis bahagi 2. So tinggallah X di sini sorang-sorang sebab kita dah pindahkan
Dah pindahkan 2 ni, tinggallah X ni sorang-sorang. Jadi dia jadi X sama dengan, selesaikanlah 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, dah. Situ je. Dapatlah nilai X. Okey? Faham tak? Okey, kalau tak faham kita cuba buat lagi. Yang ni. Contoh 5 ni Contoh 5 kita buat slowly. Slowly. Okey, ambil A tu. Selesaikan persamaan yang berikut. Okey. Okey, ambil contoh A. 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Ambillah nombor yang paling jauh dengan X. Apa nombor dia? Alah, kalau tengok dekat sini, kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan satu-satu. Mestilah ambil yang ni dulu. 5 ni dulu. 5 ni tukar ke sebelah kanan. Dia maksudnya kat sini, kamu kena cari nilai X tau. Ni, kamu nak cari nilai X. Bila nak cari nilai X, kamu kena tinggalkan X tu sorang-sorang kat sebelah kiri. Dapatlah jawapan dia. Kat sini, kamu nak cari nilai ni. Kamu kena bawa. Bila nak cari nilai X ni, kan? Kamu nak cari nilai X, kamu kena bawa apa sahaja yang ada di sebelah kiri ni, bawa ke sebelah kanan. Tapi tak boleh bawa semua sekali. Kena bawa step by step. Okey, bila tengok jawab soalan yang macam ni, yang perlu dibawa dulu ialah ni. Yang ini dulu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bahagi. Bila bahagi ni bawa melintas ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Dia akan jadi darab 5. Okey, salin balik. 2x tambah 13 sama dengan 7 darab 5 berapa? Tekan kalkulator. 35. Itulah dia cikgu suruh hafal sifir. Kalau hafal sifir kan mudah. Tak payah tekan kalkulator. Lepas ni hafal sifir 7. Okey? Okey. Dah dapat jawapan ni. Apa pula yang perlu kamu bawa? Sayang-sayang semua, apa yang perlu kamu bawa ke sebelah kanan ni? Ni. Yang perlu kamu bawa yang ni. Bawa melintas ke sini, dia akan jadi apa? Akan jadi tolak lah. Tolak 13. Apa jawapan dia? 2x sama dengan 35 tolak 13. Tekan kalkulator lah. Tolak 13. Berapa? 22. Okey. Jadi, yang kamu nak cari X kan? Ni, X kan? Tinggalkan X je sorang-sorang kat sini. Yang kamu perlu bawa ke sebelah kanan apa? Ni 2 ni ke sebelah kanan. Okey? Okey, 2 ke sebelah kanan. Sini darab. Kan? Dia punya operasi dia darab. Pergi sebelah kanan jadi bahagi 2. So, apa jawapan dia? 22 bahagi 2? 11. Okey, itulah jawapan dia. Okey. Sebenarnya ni. Yang ni ada lagi yang lebih mudah sebenarnya. Okey, cikgu tunjukkan ya. Cikgu tunjukkan dengan gaya. Dia sama tapi gaya yang berbeza. Okey. 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okey. 2x tambah 13 sama dengan 7 darab 5. 7 darab 5. So, 2x tambah 13 sama dengan 35. 2x sama dengan 35 tolak 13. 2x sama dengan 22.
X sama dengan 22 per 2. Ni. Cikgu tunjukkan beza ni. 22 bahagi 2, 22 per 2. Jadi sekali kamulah nak guna yang macam mana? X tetap jawapan dia 11. Dia dekat sini, bezanya dekat sini simbol bahagi. Kat sini simbol pecahan. Tapi sama je. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey. Soalan seterusnya ialah soalan seterusnya cikgu salin dekat sini 5 X tolak 4 sama dengan X tambah 16. Okey, pelajar-pelajar semua tarik nafas dalam-dalam. Biarkan oksigen masuk dekat otak. Kamu boleh berfikir dengan waras. Okey. Bila tengok soalan jangan gabra. Fikir tenang-tenang sahaja. Okey, cikgu ingat balik apa yang cikgu cakap. Ingat balik kalau jumpa soalan yang begini, macam ni, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama sekali ialah darab masuk. Jadi kamu kena tahu step. Kena ingat step. Kena tahu step itu. Okey, bila tengok soalan kena tahu. Ni darab masuk ni. Ni 5 darab X. Alah, salah lah pula. Okey, darab masuk. 5 darab X. Jawapan dia ialah 5X. Okey. 5 darab negatif 4. Jawapan dia ialah negatif 20. Okey, yang selebihnya salin je semula. X tambah 16. Okey, selepas tu buat apa? Selepas itu ambillah sebutan yang lebih jauh dari X. Ini, ambil ni, negatif 20 ni. Bawa ke sebelah kanan. Sebagaimana yang cikgu sebut tadi, apabila dia melintasi ruang udara yang ada sama dengan dia akan jadi negatif, akan jadi negatif, akan jadi positif. So, salin semula. 5X negatif 20 tu dah bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi X tambah 16 tambah 20. Okey. Dan di sini kamu kena bertindak bijak. Okey. Kamu kena kumpul sebutan yang serupa. Ni. 5X dengan X ini adalah sebutan yang serupa. Kumpulkan dia bersama-sama. Okey? Bagaimana nak kumpulkan dia bersama-sama? Dia terbalik. Yang ini dia akan pergi, X ni akan pergi ke sebelah kiri. Sama lah juga. X ni positif. Dia akan pergi sebelah kiri, dia akan jadi negatif. So, 5X tolak X, salin balik yang lain. 16 tambah 20. Depan ni positif. Tapi boleh je kalau tak tulis. Cikgu lebih selesa tak tulis lah. Dia senang. Macam nampak senang. Nampak mudah kan. Okey, 5X tolak X. Ini tolak macam biasa. 5X tolak X jawapan dia 4X sama dengan 16 tambah 20. Jawapan dia 36. Okey, kamu nak cari nilai X. Betul? Bila nak cari nilai X, tinggalkan X ini sorang-sorang di sebelah kiri. Okey. Tinggalkan sorang-sorang sama dengan 36. 4 ni nak buat apa? 4 dengan X ni kan, di antaranya kan adalah darab kan? Ni, 4 dengan X ni ada tengah-tengah tu simbol darab. So, pindahkan, dia akan jadi bahagi. Bahagi tu ikut suka kamu lah. Kamu nak letak bahagi macam ni ke? Kamu nak letak bahagi macam ni? Ikutlah. Ikut kamu lah. Letaklah. 36 bahagi 4. So, 36 bahagi 4 jawapan dia apa? 9. Inilah jawapannya. Okey. Sekian sahaja untuk bahagian 1. Kita akan bertemu dalam video bahagian 2 dalam tajuk persamaan linear. Okey?